Assalamualaikum. Tajuk pembincangan kami ialah cabaran dalam melakukan pembelajaran secara atas talian. Ahli kumpulan kami terbagi kepada 3 iaitu Dayangku Putri Nur Izzah, Nur Sofia dan Syahira Afrika. Sejak wabak COVID-19 melanda dunia, pembelajaran secara atas talian tidak asing lagi dalam sektor pendidikan di Malaysia, terutamanya kepada pelajar prasekolah, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, kolej maupun universiti. Hal ini dikatakan demikian kerana pembelajaran secara atas talian ini merupakan intensif sepenuhnya dalam mengartikan pembelajaran secara bersemuka yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Hal ini telah menyebabkan perubahan yang agak dramatik kepada pelajar dan pengajar dalam mengadaptasikan pembelajaran secara atas talian ini. Pembelajaran secara atas talian ini merupakan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui teknologi digital. Bahan pengajaran dan pembelajaran dalam platform ini tersedia dalam bentuk grafik visual, teks, animasi, video ataupun audio. Selain itu, ia turut menyediakan kemudahan seperti kemudahan dalam pembelajaran secara berkumpulan dan bantuan pengajar ataupun guru dalam satu bidang tertentu. Seterusnya adalah permasalahan kajian. Seperti yang kita ketahui, penyebaran wabak COVID-19 yang tidak terkawal pada Mac 2020 telah menyebabkan hampir semua jenis aktiviti dihentikan dengan serta-merta buat suatu tempoh yang tidak diketahui. Ini termasuklah dengan pendidikan. Lalu, e-pembelajaran dilaksanakan 6 bulan kemudian bagi memastikan proses pendidikan kekal berjalan tanpa melanggar SOP yang telah ditetapkan pada waktu itu. Walaupun e-pembelajaran bukanlah suatu yang baharu, namun di Malaysia, ia merupakan suatu strategi pendidikan yang masih asing pada pelbagai peringkat pendidikan. Oleh itu, bukan sahaja pelajar, malahan para pendidik juga turut terkesan dengan penggunaan teknologi pendidikan yang baru ini. Menurut Muhammad Daud, halangan e-pembelajaran dapat diklasifikasikan kepada 2 iaitu material seperti kekurangan sumber teknologi maklumat dan komunikasi ataupun ICT dan bukan material seperti pengetahuan dan kemahiran guru. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan berdasarkan persoalan dan objektif yang bakal diterangkan selepas ini oleh rakan saya. Terdapat 3 persoalan kajian dalam kajian ini. Yang pertama, apakah cabaran yang dihadapi oleh pelajar dan pengajar dalam mengadaptasikan pembelajaran secara atas talian? Yang kedua ialah, apakah kesan cabaran yang dihadapi oleh pelajar dan pengajar dalam menjalankan pembelajaran secara atas talian? Yang ketiga ialah, apakah langkah untuk mengatasi cabaran yang dihadapi semasa melakukan pembelajaran secara atas talian? Terdapat 3 objektif kajian dalam kajian ini. Yang pertama ialah mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pelajar dan pengajar dalam mengadaptasikan pembelajaran secara atas talian. Yang kedua ialah mengenal pasti kesan cabaran yang dihadapi oleh pelajar dan pengajar dalam menjalankan pembelajaran secara atas talian. Yang ketiga ialah mengenal pasti cabaran yang dihadapi semasa melakukan pembelajaran secara atas talian. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kepentingan kajian. Ia terbahagi kepada 3 buah pihak. Yang pertama, pelajar, iaitu untuk memastikan pelajar dapat mengikuti pembelajaran ataupun tidak secara atas talian. Yang kedua, pengajar, iaitu untuk memastikan pengajar dapat menyampaikan maklumat atau objektif pembelajaran kepada pelajar. Yang terakhir ialah pentadbiran, iaitu untuk memastikan tiada sebarang masalah yang berlaku kepada pelajar ataupun pengajar atau mencari penyelesaian kepada permasalahan yang timbul terhadap pelajar dan juga pengajar. Antara cabaran yang dihadapi oleh pelajar dan pengajar dalam menjalankan PDP secara atas talian ialah pencapaian internet yang rendah. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar terpaksa menduduki pembelajaran secara atas talian kerana mereka berada di rumah masing-masing. Pencapaian internet menjadi punca utama kepada pelajar yang tinggal di luar bandar, terutamanya di kawasan pedalaman seperti di pedalaman Sabah dan juga pedalaman di Sarawak. Hal ini dikatakan demikian kerana pencapaian internet di luar bandar masih lemah kerana kurangnya kemajuan dari segi telekomunikasi. Hal ini menyebabkan pencapaian internet terbatas dan kurang memuaskan. Selain itu, isu kewangan juga mempengaruhi kepantasan internet.
Kebanyakan pelajar tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membeli rangkaian internet yang lebih pantas. Sebaliknya, mereka hanya menggunakan data-data yang diberikan khas oleh kerajaan. Namun begitu, data-data internet yang dipekarkan oleh kerajaan tidak menjamin kepantasannya. Hal ini dikatakan demikian kerana terlalu ramai pelajar yang menggunakannya sehingga menyebabkan kelajuan internet ini terbatas. Selain itu, cabaran yang kedua ialah suasana belajar yang kurang kondusif. Rata-rata pelajar mempunyai masalah ini kerana datang daripada keluarga yang agak kurang kemampuan. Hal ini telah menyebabkan penyediaan alatan pembelajaran kurang seperti meja belajar dan mewujudkan suasana rumah yang tidak selesa. Selain itu, setengah pelajar terpaksa berkongsi bilik dengan adik-beradik yang ramai. Hal ini telah menyebabkan suasana yang bising dan tidak boleh fokus dalam pembelajaran. Cabaran yang ketiga ialah penyesuaian pengajar dalam menggunakan alat pembelajaran abad ke-21 semasa pembelajaran secara atas talian. Mungkin pensyarah mempunyai kemahiran yang lebih tinggi berbanding guru-guru kerana mereka mempunyai pengalaman yang lebih luas semasa berada di universiti kerana mereka terbiasa dengan situasi sebegini. Guru hanyalah mempunyai pengalaman pengajaran secara bersemuka. Oleh hal yang demikian, guru menganggap penggunaan teknologi abad ke-21 dalam pembelajaran secara atas talian ini merupakan cabaran utama yang dihadapi oleh mereka. Cabaran yang terakhir ialah kesukaran mewujudkan komunikasi dua hala antara pengajar dan juga pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana pengajar dan pelajar sudah terbiasa dengan pembelajaran secara bersemuka. Oleh itu, pelajar suka memberikan kerjasama yang baik kepada pelajar dalam komunikasi. Perlahan, pelajar bersikap sambil lewa semasa pembelajaran atas talian dijalankan. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kepentingan kajian. Ia terbahagi kepada 3 buah pihak. Yang pertama, pelajar, iaitu untuk memastikan pelajar dapat mengikuti pembelajaran ataupun tidak secara atas talian. Yang kedua, pengajar, iaitu untuk memastikan pengajar dapat menyampaikan maklumat atau objektif pembelajaran kepada pelajar. Yang terakhir ialah pentadbiran, iaitu untuk memastikan tiada sebarang masalah yang berlaku kepada pelajar ataupun pengajar atau mencari penyelesaian kepada permasalahan yang timbul terhadap pelajar dan juga pengajar. Antara langkah yang boleh dilakukan bagi mengatasi cabaran yang dihadapi dalam melakukan pembelajaran secara atas talian adalah membuat penambahbaikan dari segi rangkaian komunikasi tiang utility atau Research and Development R&D. Lucius Goliong menerusi kajian beliau menyatakan pihak kerajaan perlu mengaktifkan pelaksanaan konsep kampung tanpa wayar secara menyeluruh untuk merapatkan jurang internet antara bandar dengan luar bandar di seluruh negara. Selain itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga perlulah memperbanyakkan pusat internet community PIK di kawasan pedalaman juga di bandar kerana terdapat juga pelajar yang tinggal di kawasan bandar yang tidak mampu menggunakan rangkaian internet atas faktor lain seperti tidak berkemampuan. Selain itu, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam menyediakan suasana belajar yang kondusif serta memberikan kerjasama terhadap anak. Belajar sejarah dalam talian memerlukan suasana yang senyap dan aman tanpa sebarang halangan daripada luar. Ibu bapa boleh membantu dengan cara menyediakan meja dan kursi belajar atau satu tempat yang khusus untuk aktiviti pembelajaran dilakukan. Ibu bapa juga hendaklah tidak mengganggu anak ketika kelas sedang berlangsung. Gangguan yang kerap dan berterusan boleh menyebabkan pelajar hilang fokus dan tidak bersemangat untuk mengikuti kelas kerana telah tertinggal banyak maklumat. Langkah seterusnya yang boleh diambil dalam mengatasi cabaran pengajar yang kurang penyesuaian dalam penggunaan alat canggih PDP abad ke-21 ialah penyediaan kemahiran teknologi pembelajaran. Pihak kerajaan perlulah menyediakan kursus latihan secara berkala kepada pengajar berkaitan dengan cara-cara penggunaan teknologi terkini. Dengan ini, pengajar akan menjadi lebih kreatif dalam cara penyampaian seterusnya menyebabkan pelajar menjadi tertarik dan mudah untuk memahami apa yang hendak disampaikan oleh pengajar. Akhir sekali, pengajar mestilah memastikan keberkesanan proses pembelajaran berlaku dengan memastikan interaksi bersama pelajar berlaku secara dua hala dan pelajar berasa selesa untuk melontarkan buah fikiran.
Pengajar seharusnya mengadakan aktiviti di dalam kelas agar dapat mengurangkan rasa kebosanan pelajar dan juga pengajar dan secara tidak langsung meningkatkan komunikasi dua hala antara pelajar dan pengajar. Dengan ini, pelajar dapat menyerap lebih banyak maklumat yang telah diajar. Kesimpulannya, cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan e-pembelajaran perlulah dipandang serius dan pihak-pihak yang terlibat perlu mengambil langkah yang lebih proaktif dalam mengatasi halangan-halangan ini. Sekiranya masalah ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ini dapat menjejaskan fokus dan seterusnya prestasi anak muda dalam pembelajaran. Secara tidak langsung, masa depan negara turut tergugat kerana belia pada hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Belia yang berpendidikan dapat memimpin negara ke masa depan yang lebih baik. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.